Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan beberapa perlawanan yang penting yang berlangsung di Liga Utama Eropah. Manchester City menang mudah 6-3 ke atas Manchester United dalam pertemuan derby mereka di Etihad semalam. Dan Aston Villa gagal memanfaatkan kelebihan melawan 10 orang pemain apabila hanya mampu seri dengan tuan rumah iaitu Leeds United. Di Serie A, Atalanta terus memberikan tekanan kepada pendahulu Liga iaitu Napoli dengan kemenangan tipis ke atas Fiorentina 1-0 di tempat sendiri. Dan Juventus kembali menemui rentak kemenangan apabila mudah memenang Bologna 3-0 juga di tempat sendiri. Lazio menang mudah ke atas Spezia dengan jaringan 4-0. La Liga menyaksikan Real Madrid menselesaikan peluang untuk memintas pendahulu La Liga iaitu Barcelona apabila diikat satu sama oleh Osasuna di Santiago Bernabeu. Real Sociedad menewaskan Girona 5-3 manakala Real Betis tewas 0-1 kepada Celta Vigo dan Valencia hanya seri 2-2 dengan Espanyol. Manchester City garang di Etihad. Manchester City menunjukkan tarikh yang sebenar apabila mereka mudah membahas Manchester United 6-3 di Etihad malam tadi. 6 gol yang terhasil merupakan hat-trick daripada dua orang pemain iaitu Erling Haaland dan juga Phil Foden. Manchester United berkunjung ke Etihad dengan rekod 4 kemenangan berturut-turut sejak mereka menang 2-1 ke atas Liverpool. Dilihat yakin untuk melebarkan rekod mereka itu, tetapi gagal menemui rentak apabila mereka telah dikuasai sejak awal minit pertama lagi. Manchester United cuba comeback pada separuh masa kedua apabila Anthony merebak cantik untuk memberikan gol pertama Manchester United pada minit ke-56 permainan. Anthony Martial yang masuk sebagai pemain gantian berjaya meledak 2 gol pada minit ke-84 dan penalti pada minit ke-91. Tetapi sudah terlalu lambat untuk mereka mengejar City yang telah jauh di hadapan. Bruno lagi dipecat. Pengurus Wolves itu telah menjadi pengurus seterusnya yang dipecat setelah dia hanya menang 1 daripada 15 perlawanan EPL sejak April yang lalu. Pihak pengurusan Wolves telah berkira-kira bahawa memecatnya setelah mereka tewas 2-0 kepada West Ham dan meletakkan mereka dalam zon penyingkiran. Dia yang menggantikan Nuno Espirito Santo. Sebelum ini dilihat semakin goyah apabila hanya menang sekali daripada 8 perlawanan pembukaan untuk musim ini. Wolves menjadi pasukan terbawah dalam senarai jaringan apabila hanya menjadikan 3 gol daripada 8 perlawanan. Pihak kelab telah membelanjakan hampir 120 juta pound untuk membawa masuk beberapa nama besar seperti Matheus Nunes, Gonzalo Guedes dan menjadikan Hwang Hee-chan yang sebelum ini hanya pinjaman daripada RB Leipzig sebagai perpindahan tetap. Malang buat mereka apabila penyerang baru Sasaka Lazic mengalami kecederaan ligamen lutut semasa debut beliau ketika menang 1-0 ke atas Southampton, sehinggakan mereka terpaksa mendapatkan bekas penyerang Chelsea iaitu Diego Costa secara percuma bagi menangani masalah bahagian depan mereka. Hari yang gelap untuk bola sepak, kata Presiden FIFA Gianni Infantino, merujuk kepada insiden yang kejadian yang berlaku semasa pertemuan antara Arema dan juga Persebaya Surabaya yang berakhir dengan tragedi mengorbankan 174 orang buat masa ini dan berpuluh lagi cedera, memberikan ucapan takziah kepada mereka yang terlibat dan menganggap ini adalah hari yang sangat gelap untuk bola sepak. Dia juga berkata yang dunia bola sepak dalam keadaan yang sangat mendukacitakan setelah apa yang berlaku di sana. Menurut laporan daripada Ketua Polis Jawa Timur, Niko Afinta, kejadian bermula apabila penyokong-penyokong tuan rumah mula merusuh apabila pasukan mereka tewas 3-2 kepada Persebaya Surabaya dan menyebabkan polis terpaksa menembak gas pemedih mata bagi menghuraikan rusuhan. Kejadian menjadi semakin tidak terkawal apabila dianggarkan lebih 3,000 daripada 40,000 penonton masuk ke padang bagi membuat rusuhan. Ramai yang maut apabila mereka lemas akibat dihempap ketika masing-masing berebut keluar daripada pintu yang sama. Susulan daripada kejadian itu, Arema digantung daripada menjadi tuan rumah dalam setiap perlawanan Liga sehingga habis musim ini. Rekod Real Madrid hampir lebur. Mereka hanya mampu mencatatkan keputusan seri 1-1 dengan Osasuna di Santiago Bernabeu, sekaligus melecahkan perjalanan mereka untuk memintas Barcelona yang mendahului Liga dengan hanya perbezaan jaringan. Vinicius Junior membuka jaringan pada minit ke-42 permainan sebelum Kike, penyerang Osasuna, kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-50. Mereka berpeluang untuk mendapatkan 3 mata penuh selepas dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-78, tetapi gagal disudahkan oleh Benzema menyebabkan mereka terpaksa berpuas hati dengan berkongsi satu mata. Pengurus Real Madrid Carlo Ancelotti kekal positif dengan keputusan ini dan akan memperbaiki lagi corak permainan mereka bagi masa yang akan datang. Mereka akan bertemu Shakhtar Donetsk pada awal pagi Khamis nanti. Dalam UCL dilihat sebagai medan untuk kebangkitan mereka. Kita masih kurang kepercayaan dalam diri sendiri, kata Erik ten Hag. Ditanya mengenai punca kekalahan mereka dalam derby malam tadi, dia berkata ianya berpunca daripada kurangnya keyakinan dan juga kepercayaan diri dalam hampir pada setiap pemain. Dia terkejut kenapa para pemain beraksi dalam situasi seperti itu sedangkan mereka dilihat sangat meyakinkan pada 4 perlawanan yang lepas. Segalanya seperti serba tidak menjadi sejak daripada minit pertama lagi apabila mereka kurang memberikan komitmen, kurang berani untuk memenangi bola kembali dan kerap kali melakukan kesilapan mudah.
Sememangnya saya sangat kecewa dengan keputusan ini dan perlu menerimanya, tetapi saya tidak akan dapat terima dengan prestasi buruk kita hari ini. Tambahnya lagi, mereka akan bertemu dengan kelab Siprus iaitu Omonia Nicosia untuk hasil Europa League dan akan kembali dalam saingan Liga menentang Everton 3 hari kemudian. Saya bukan Pogba yang baru, kata Aurelien Tchouameni. Pemain Real Madrid yang baru berusia 22 tahun itu menegaskan yang dia datang ke Real Madrid adalah untuk memulakan kisah sendiri dan bukannya untuk dibandingkan dengan Paul Pogba. Pogba merupakan pemain yang saya suka sejak daripada kecil lagi dan kami secara kebetulan bermain pada posisi yang sama. Tetapi hanya ada satu Pogba kerana masing-masing mempunyai corak permainan berbeza. Pogba yang besar kemungkinan akan terlepas Piala Dunia Qatar pada November nanti memberikan peluang terbaik untuknya masuk dalam kesebelasan utama skuad Perancis setelah persembahan yang begitu memberangsangkan bersama Real Madrid. Federico Valverde mampu jadi lebih baik daripada Steven Gerrard, kata Carlo Ancelotti. Pengurus Real Madrid itu berkata, Valverde yang berusia 24 tahun itu mampu untuk menjadi lebih baik daripada Steven Gerrard semasa di kemuncak prestasinya. Dia menambah lagi yang adalah sesuatu yang membanggakan bila Valverde dibandingkan dengan legenda Liverpool itu. Tetapi kelebihan sudah pasti milik pemainnya kerana dia baru berusia 24 tahun dan banyak lagi yang boleh dicapai olehnya. Dia merupakan pemain yang sangat penting dalam pasukan, tidak kira di peringkat kelab maupun antarabangsa, sama seperti Gerrard. Menurutnya lagi, dalam situasi Liga yang semakin padat dan Piala Dunia semakin hampir, dia perlu tahu bagaimana mahu setiap pemain setelah mereka kembali daripada Piala Dunia nanti kerana sudah pasti mereka memerlukan masa rehat yang cukup. Kepada yang tidak terlibat dengan Piala Dunia nanti sudah tentu menjadi kelebihan kerana masa rehat yang lebih lama dan peluang untuk beraksi dengan lebih lama lagi untuk pasukan. Florentino Perez masih mahu menganjurkan Super League. Presiden Real Madrid itu dikatakan masih belum berputus asa dalam usahanya untuk menjadikan Super League sebagai satu kenyataan. Bercakap semasa mesyuarat agung tahunan kelab, dia masih percaya penganjuran Super League ini bakal memberikan faedah kepada semua yang terlibat dan akan terus memberikan tekanan bagi dibenarkan untuk menganjurkannya. Dia membandingkan dengan sukan tenis apabila Nadal sudah bertemu dengan Federer sebanyak 40 kali dalam tempoh 15 tahun. Djokovic telah bermain 59 perlawanan menentang Nadal, tetapi dalam bola sepak, Liverpool hanya bertemu 9 kali saja dengan Real Madrid sepanjang tempoh 67 tahun. Dan mereka hanya bertemu Chelsea 4 kali saja sepanjang UCL dianjurkan. Ini bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh peminat. Dia yang mendapat tentangan hebat daripada kelab-kelab ternama, terutama daripada Presiden PSG, sekali lagi menegaskan akan terus usaha untuk menjadikannya suatu realiti di masa depan. Sadio Mane mengaku yang tidak mudah untuk menyelesaikan diri di Bayern Munich sejak menyertai Bayern daripada Liverpool pada musim panas yang lalu. Dia berkata untuk dia menyesuaikan diri di Bayern tidak semudah yang kita semua lihat. Buat permulaan dia di Bayern, dia telah berjaya menjadikan 6 gol daripada 12 perlawanan pertama dia dan itu bukanlah sesuatu yang baik. Dia menyatakan yang dia memang gembira di sini dan semuanya berada dalam keadaan yang terkawal. Bukan sesuatu yang mudah setelah anda menghabiskan selama 8 tahun di Liga Perdana Inggeris untuk memulakan sesuatu yang baru di sini. Dan ini tidak mengejutkan saya kerana saya akan sentiasa berlatih dengan lebih gigih lagi supaya mereka tidak nampak saya sebagai orang yang gagal di Bayern, ujarnya tersenyum. Kemanakah destinasi seterusnya bintang PSV, Cody Gakpo? Pemain penyerang PSV yang berusia 23 tahun itu dikabarkan akan meninggalkan kelab, tetapi belum dipastikan lagi destinasi pemain sebenar itu. Manchester United dan juga Leeds United antara kelab yang dikaitkan dengan pemain antarabangsa Belanda itu pada musim panas yang lepas. Kini dikaitkan pula dengan Southampton, Everton dan gegasi Itali iaitu AC Milan. Arsenal menyertai persaingan bagi mendapatkan pemain tengah Wolves. Pemain tengah Wolves, Ruben Neves adalah pemain yang sedang menjadi rebutan beberapa kelab besar Eropah, antaranya Barcelona, Liverpool, Manchester United. Kini Arsenal bakal menyertai perlumbaan dengan kelab-kelab tersebut bagi mendapatkan pemain itu, di mana pada Januari mungkin merupakan peluang terbaik untuk semua kelab kerana prestasi semasa Wolves yang dilihat kurang memuaskan pada ketika ini. Liverpool intai penyerang muda Colombia. Penyerang Colombia yang berusia 18 tahun itu dilihat berjaya menarik minat Liverpool bagi menguatkan lagi jentera serangan mereka. Dia yang kini sedang beraksi bersama skuad Chicago FC di MLS merupakan prospek terbaru daripada Colombia selepas Luis Diaz yang juga rakas pasukannya di skuad kebangsaan berjaya memberikan import segera kepada pasukan. Chicago dikatakan telah memberikan tanda harga 10 juta pound plus add-on turut menarik minat beberapa kelab ternama Eropah. Adakah Jordan Pickford akan ke Chelsea? Penjaga gol utama Everton itu dilihat menjadi sasaran utama pengendali Chelsea iaitu Graham Potter dalam usahanya untuk mencari ball playing goalkeeper. Edouard Mendy dilihat kurang selesa bermain menggunakan kakinya selepas beberapa kesilapan yang telah dia lakukan sebelum ini. Akan tetapi, Edouard Mendy merupakan shot stopper yang sangat bagus, ujar pengurus itu lagi.
Kepa Arrizabalaga pula sedang mencari peluang untuk meninggalkan kelab, tetapi masih belum mendapat keputusan sehingga kini menyebabkan Potter terpaksa mencari alternatif baru kepada posisi tersebut. Bissouma masih gagal memberikan impak di Spurs. Dia yang dimasukkan lewat pada separuh masa kedua apabila terlalu lambat untuk membantu pasukannya ketika mereka tewas 1-3 kepada Arsenal Sabtu lalu. Beberapa pasukan termasuk Arsenal sendiri dikatakan sangat berminat untuk mendapatkannya disebabkan faktor kurang mendapatkan tempat dalam skuad Antonio Conte memberikan ruang kepada lain-lain kelab untuk cuba mengambil kesempatan ini bagi mendapatkannya. So itulah berita kali ini dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.